Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar hari ini? Semoga kamu semua ceria-ceria belaka. Dan hari ini kita masuk kepada topik yang baru, iaitu migrasi penduduk. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan konsep migrasi penduduk, membezakan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa, menilai kesan migrasi terhadap sesebuah negara dan membahaskan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan migrasi di sesebuah negara. Jadi ada 4 topik besar, tapi hari ini kita hanya buat 3 topik sahaja dahulu. Pengenalan. Sebagai manusia, kadang-kadang kita perlu bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan peluang-peluang baru di dalam hidup. Jadi migrasi bermaksud berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, untuk melanjutkan pelajaran, kita perlu ke pusat pengajian di dalam atau di luar negara yang jauh daripada kediaman kita. Ada pula antara kita yang berpindah kerana tuntutan kerja atau yang ingin meningkatkan ekonomi negara. Okey, jadi manusia berpindah untuk mengembangkan diri, mengembangkan minda. Kalau kita hanya duduk di rumah, tak buat apa-apa, tak kenal dunia, maka kita dianggap manusia yang duduk seperti katak bawah tempurung. Dapatkah kamu mengenal pasti sebab-sebab lain kenapa manusia berpindah selain daripada tuntutan kerja, melanjutkan pelajaran? Kita kena tahu dulu konsep migrasi. Migrasi bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain merentasi sempadan kampung, daerah, bandar, negeri dan antarabangsa. Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman, migrasi yang berlaku di dalam negara Malaysia. Terdapat 4 jenis migrasi dalaman: luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar, bandar ke luar bandar, bandar ke bandar. Manakala migrasi antarabangsa berlaku merentasi sempadan sesebuah negara yang lain. Terdapat 2 jenis migrasi antarabangsa, iaitu emigrasi dan imigrasi. Migrasi dalaman. Migrasi yang berlaku di dalam negara Malaysia melibatkan sempadan kampung, daerah, negeri. Migrasi dalaman. Yang pertama, luar bandar ke bandar. Ali berasal dari kampung Jenagor, Hulu Terengganu, berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jadi, Hulu Terengganu jauh di kampung dan melanjutkan pelajaran ke Kuala Lumpur. Yang kedua, luar bandar ke luar bandar. Pak Majid dari kampung Sekayu telah terpilih sebagai peneroka tanah rancangan di Felda Ketengah. Felda Ketengah pun di Terengganu, kampung Sekayu pun di Terengganu. Tapi daripada kampung ke Felda, maksudnya daripada luar bandar ke kawasan luar bandar juga. Kampung ke kampung. Yang ketiga, bandar ke luar bandar, dari bandar ke kampung. Contoh situasi Encik Razak pulang ke kampung halaman setelah 20 tahun bekerja di Johor Bahru sebagai penjawat awam. Yang keempat, bandar ke bandar. Contoh situasi Dr. Zulhaziq yang bekerja di Hospital Nur Zahirah Terengganu telah dinaikkan pangkat
untuk berkhidmat di IJN Kuala Lumpur. Jadi, hospital itu terletak di Kuala Terengganu di bandar. Jadi, dia berpindah berkhidmat di Kuala Lumpur. Migrasi antarabangsa. Migrasi yang berlaku melibatkan sepadan antarabangsa. Ada dua jenis migrasi antarabangsa. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi ialah perpindahan masuk ke dalam negara yang dituju. Contoh, kadir dari Pakistan masuk ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh pindaan. Profesor Edward Stephen daripada Universiti Harvard berpindah tempat kerja ke Universiti Sains Malaysia melalui program pertukaran pensyarah. Okey, ini contoh ajalah, contoh situasi. Yang kedua, jenis yang kedua disebut emigrasi, perpindahan keluar dari negara asal. Contoh, Pak Samad menerima tawaran kerja sebagai pemetik buah di negara Australia. Jadi Pak Samad dari Malaysia, dia bekerja sekejap sebagai pemetik buah. Contoh yang kedua, Zahira berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Cambridge, UK. Jadi dia berpindah dari Malaysia ke UK untuk sementara kerana melanjutkan pelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Kenapa berlakunya migrasi ini? Migrasi berlaku disebabkan dua faktor, iaitu faktor tarikan dan tolakan. Kalau yang tarik melibatkan proses migrasi berlaku. Faktor tarikan biasanya berlaku di kawasan yang ingin dituju. Contohnya awak lah, bila awak dah habis sekolah SPM nanti, teringin nak bekerja di Kuala Lumpur. Kenapa nak pilih KL? Kerana ada satu tarikan yang biasa ada di Kuala Lumpur. Faktor tolakan. Faktor tolakan biasanya adalah faktor di tempat asal. Faktor yang menyebabkan penduduk terpaksa berpindah dari tempat asal ke tempat baru kerana desakan hidup. Faktor tarikan migrasi dalaman. Okey, jadi dia kenapa dia berpindah ke Kuala Lumpur? Satu, banyak peluang pekerjaan. Terdapat banyak peluang pekerjaan di bandar seperti kerja kilang dalam sektor perindustrian, menarik penduduk luar bandar untuk berpindah ke kawasan tersebut. Contohnya industri automotif di Shah Alam. Automotif maksudnya kereta. Nak buat kereta banyak di Shah Alam. Jadi berminat, pergilah ke Shah Alam. Industri elektrik dan elektronik di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dan industri tekstil, industri kain di Nilai, Negeri Sembilan. Ini contoh saja. Awak boleh bagi contoh lain yang lebih sesuai. Kadar upah yang tinggi. Kadar upah lebih tinggi di bandar menarik minat tenaga buruh di kampung untuk bekerja di bandar. Kadar upah yang tinggi boleh meningkatkan taraf hidup penduduk. Upah yang tinggi juga dapat meningkatkan kuasa beli rakyat yang seterusnya dapat membangunkan ekonomi negara. Jadi, itu kedua. Tarikan lagi nombor 3, peluang pendidikan. Penduduk juga bermigrasi ke bandar kerana ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti diploma dan universiti. Terdapat banyak pusat pengajian tinggi awam seperti Universiti Putra Malaysia, UPM dan pengajian tinggi swasta seperti Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Ini contoh kalau seorang tu berminat dengan pendidikan, banyak universiti ada di Kuala Lumpur, Shah Alam. Kemudahan perkhidmatan. Yang keempat, kemudahan perkhidmatan yang lengkap juga menarik penduduk untuk bermigrasi ke kawasan bandar. Kemudahan yang lebih baik dalam bidang seperti perubatan dan pengangkutan menarik minat penduduk untuk tinggal di bandar. Contohnya pengangkutan pintar seperti LRT, MRT memudahkan mobiliti penduduk untuk bergerak. Mobiliti ini bergerak, pergerakan penduduk. Jadi adanya pengangkutan pintar seperti LRT, itu kereta api.
kereta api elektrik. Ini memudahkan penduduk bergerak. Bukan macam awak. Kat sini, Soeharto susah nak pergi ke Tanjung Malim kalau tak ada kenderaan sendiri ataupun nak ada motor sendiri, sebab kita menunggukan bas mara yang tak pernah ada. Kemudian kita menunggukan kereta orang kalau ada sanggup menumpang. Jadi ramailah yang tak suka tinggal di kampung, berpindahlah ke bandar. Jadi faktor tarikan tadi boleh kita ringkaskan, iaitu seperti kemudahan pendidikan tinggi, banyak peluang pekerjaan, kemudahan pengangkutan moden, kadar upah yang tinggi. Ini kita ringkaskan faktor tarikan migrasi dalaman. Kenapa tolak pula? Kita selalu tolak ni bagi tempat asalnya. Peluang pekerjaan terhad, kegiatan ekonomi yang terhad. Kawasan luar bandar menyebabkan peluang pekerjaan agak terhad kepada sektor pertanian dan perikanan saja. Penggunaan teknologi moden juga telah mengurangkan jumlah buruh, menyebabkan peluang pekerjaan semakin berkurangan. Jadi siapa yang nak kerja susah payah angkat sawit kan? Mesti ramai-ramai nak kerja di bandar. Kadar upah yang rendah. Kadar upah yang rendah menyebabkan penduduk tidak berminat untuk bekerja di kampung. Sesetengah pekerjaan pula bergantung kepada faktor cuaca, menyebabkan punca pendapatan mereka merosot seperti nelayan dan penoreh getah. Keadaan ini memberi kesan kepada taraf hidup penduduk. Apa lagi tolakan dia? Kekurangan peluang pendidikan. Kemudahan pendidikan di kawasan luar bandar hanya bertumpu pada peringkat asas saja, iaitu tadika sehingga ke sekolah menengah. Penduduk yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi perlu bermigrasi ke kawasan bandar bagi memenuhi kehendak mereka. Keempat, kekurangan kemudahan perkhidmatan. Kemudahan kesihatan juga terhad, seperti klinik desa yang menawarkan perkhidmatan yang terhad. Begitu juga kemudahan sosial yang terhad, seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya tidak dapat memenuhi kehendak penduduk yang menyebabkan mereka memilih untuk tinggal di kawasan bandar. Migrasi antarabangsa. Kenapa orang Bangladesh, Indonesia suka datang ke Malaysia? Pertama, banyak peluang pekerjaan. Terdapat banyak peluang pekerjaan kepada buruh-buruh asing yang bekerja sebagai dalam bidang kritikal 3D seperti pembinaan, pertanian dan perindustrian. Contoh migran daripada Indonesia, Bangladesh, Vietnam yang datang ke Malaysia. Kedua, kadar upah tinggi. Pekerja lebih suka memilih negara yang menawarkan kadar upah yang tinggi seperti Singapura, Qatar, Jepun dan Australia. Kadar upah yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup dan kuasa beli migran. Okay. Jadi, peluang pekerjaan banyak dan kadar upah yang tinggi. Apa lagi yang disuka datang ke Malaysia? Peluang dan taraf pendidikan yang tinggi. Terdapat banyak universiti-universiti berprestij seperti Universiti Harvard, United Kingdom yang menarik minat ramai belajar di seluruh dunia. Ini menggalakkan migrasi keluar negara. Kestabilan politik. Migran juga bermigrasi kerana faktor kestabilan politik di sesebuah negara. Politik yang stabil menyebabkan keadaan negara aman dan perkembangan ekonominya baik. Contoh Australia dan Malaysia. Faktor tolakan migrasi antarabangsa. Kenapa Indonesia buruh dia ramai di sini? Kenapa tak kerja je di sana? Yang pertama, kekurangan peluang pekerjaan. Lebihan penduduk di negara asal menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini memaksa penduduk untuk bermigrasi bagi mencari peluang pekerjaan.
Contoh penduduk India dan Bangladesh. Kadar upah yang rendah. Kadar upah yang rendah menyebabkan taraf hidup penduduk juga rendah. Penduduk lebih memilih untuk bekerja di negara yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Contohnya di negara Australia dan New Zealand. Bencana alam. Bencana alam dan peperangan dan kekurangan bekalan makanan memaksa penduduk bermigrasi dari negara asal ke tempat baru. Sebagai contoh, penduduk di negara Syria, Iran dan Iraq berpindah ke negara lain kerana faktor peperangan. Penduduk di Somalia juga berpindah kerana bencana alam yang menyebabkan kebuluran. 4. Dasar kerajaan yang menggalakkan penduduk untuk bermigrasi seperti China dan Korea Selatan. Tujuannya untuk mengurangkan kesesakan penduduk di negara asal. Penduduk juga bermigrasi untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik di negara lain. Politik yang tak stabil. Setengah negara seperti Palestin, Syria dan Mesir memilih mempunyai keadaan politik tak stabil. Pergerakan politik seperti perebutan kuasa seperti di Mesir menyebabkan penduduk berpindah ke negara lain. Penduduk di Palestin pula sering kali diserang oleh tentera Israel sehingga mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda. Jadi terpaksalah mereka menjadi pelarian di negara lain. Itu dia. Hari ini kita belajar 2 konsep dan juga faktor. Okey, jadi ini contoh soalan SPM. Yang pertama, warga asing terlalu ramai. Apakah faktor yang berlakunya isu tersebut? 4 markah. Okey. Jadi kita kena tengok grafik jadual yang diberi. Kita tengok imigrasi ke Malaysia. Ia meningkat dari 2010 ke 2014. Jadi dia bagi 4 markah. Dia tanya apakah faktor, apa yang menyebabkan migrasi ini semakin bertambah. Jadi kalau apakah, awak tak perlu untuk huraikan. Ya. Jadi awak boleh pilih contoh kadar upah yang tinggi, galakkan kerajaan, peluang pekerjaan banyak dan politik negara yang stabil. Itu faktor tarikan ke Malaysia. Jadi dia nak 4 markah, awak kena bagi 4 isi. Ya, 4 isi sebab dia apakah. Bila apakah, cikgu cakap hanya fakta saja, itu isi saja. Jadi awak bolehlah cikgu, dia bagi garis-garis ni banyak-banyak ni saja untuk mengelirukan awak. Awak boleh terus tulis kadar upah tinggi, koma, galakkan kerajaan, koma, peluang pekerjaan banyak, koma, politik negara stabil. Cukup macam tu. Sebab dikatanya apakah. Apakah? Soalan kedua. Pada pendapat anda, wajarkah negara kerajaan Malaysia menghentikan pengambilan tenaga buruh asing untuk bekerja di Malaysia? Kemukakan alasan anda. 6 markah. Cikgu dah pesan kalau 6 markah mesti ada fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh. Jadi di sini pada pendapat anda, wajarkah? Wajarkah? Okey. Jadi wajarkah kerajaan Malaysia menghentikan pengambilan tenaga buruh? Dia tanya wajarkah. Jadi awak boleh bagi 2, iaitu sama ada wajar atau tidak wajar. Wajar, apa alasan awak? Tidak wajar, apa alasan awak? Okey, jadi dia tak marah kalau awak ambil satu saja. Jadi contohnya, katalah awak nak ambil wajar. Okey, atau tak wajar. Pilih salah satu. Sebab dia nak kamu kemukakan alasan. Jadi pilih salah satu, sama ada nak wajar ke tak wajar. Kalau awak pilih wajar, patut kita nak hentikan pengambilan
buruh ni bagus ke? Awak rasa setuju tak kalau nak hentikan? Saya pun pilih setuju. Setuju maksudnya wajar. Apa alasannya? Satu, banyak jenayah. Jadi orang Indonesia ni suka membuat jenayah untuk mencari wang tambahan. Contoh kes samun. Jadi cikgu buat kat sini fakta huraian contoh. Ini kasar. Jangan awak ikut macam ni. Awak buat dalam bentuk ayat. Ya, buat dalam bentuk ayat. Jadi 6 markah. Berapa isi yang nak? Ni nak 2 saja. Iaitu sebab ada fakta 1 markah, huraian 1 markah. Contoh 1 markah. Sini dah ada 3. Okey. Jadi kalau untuk dapat 6, buat 2 je. Tapi sebaik-baiknya buatlah banyak fakta. Supaya ada fakta yang boleh diterima. Kalau ada masa. Okey. Yang kedua, bawa penyakit. Ya. Kat sana pun ada COVID-19 sekarang ni. Malaysia Alhamdulillah semakin menurun. Tapi masih ada kes yang dibawa oleh tenaga buruh asing. Bawa penyakit kerana tiada sekatannya masa mereka masuk, mereka dibayar, mereka terus bekerja. Jadi contoh penyakit dia COVID-19. Yang ketiga, kita mesti hentikan ambil buruh Malaysia kerana penduduk kita sendiri pun banyak menganggur. Lepas tu kena bersaing pula dengan buruh asing. Terutama kerja kat kilang. Kalau kerja kat kilang, dulu cikgu seronoklah kerja kilang sebab kawan-kawan ramai Melayu. Tapi kalau awak sekarang ni bekerja kat kilang, awak dia jadi macam orang asing je duduk dekat kilang. Sebab semua orang cakap bahasa lain. Awak saja cakap bahasa Melayu. Padahal awak berada di Malaysia. Okey, ada juga yang tak setuju. Kenapa nak hentikan buruh asing? Tak usahlah. Boleh pilih tidak wajar. Sebabnya kita masih lagi kekurangan pekerja. Bangunan banyak lagi belum siap. Kita nak orang yang bekerja 24 jam. Orang Malaysia ni agak kerek sikit, banyak soal. Tak nak kerja 24 jam, nak kerja 8 jam pun tak mau. Ya, jadi kita perlu orang yang menurut perintah seperti ambil buruh tenaga asing. Gaji pun kadang-kadang tak sesuai untuk orang Malaysia ni. Dia kata gaji rendah sebab apa orang buruh asing terima. Mereka tak kisah janji ada kerja. Jadi mereka tak kisah. Kita kisah. Ya? Jadi ambil je lah buruh asing, gaji lebih rendah. Mereka tak pentingkan upah. Contohnya kerja buruh binaan. Dan penduduk Malaysia dah sentuhnya tak suka kerja-kerja berat. Tak suka berpanas. Tak suka yang melibatkan letih. Penduduk tak suka panas. Kerja-kerja berat. Kerja ladang dan pembinaan. Sekarang ni kebanyakannya pekerja buruh Indonesia, Bangladesh. Okey, itu. Okey, terima kasih semua kerana mendengar celoteh cikgu pada hari ini. Semoga kamu mendapat manfaat dan buatlah catatan dan nota untuk kamu sendiri. Jumpa lagi. Terima kasih.